Dia ketawa, tak tentu pasal. Itu dunia dia. Serius. Okey lah, betul lah tu. Kita cakap Arab, ini cakap Quran, baca Quran, dalam solat. Serius. Sampai menangis-nangis. Betul. Pada tempatnya. Tetapi bila dunia bahasa Arab, di sini orang tak apa nak faham atau orang tak tahu macam mana. Dunia bahasa Arab, lagi kita boleh buat huha-huha, lagi baik. Lagi kita boleh buat ala-ala kedai kopi, terbaik. Lagi kita boleh buat ala-ala keluarga, terbaik. Bahasa pasar lah ya? Bukan pasar. Bahasa tu bahasa yang ori, yang Quran, yang hadis. Tetapi kita hanya cakapkan dalam konteks atau suasana yang sekadar makan. Cakap yang betul, yang pasar ni mungkin kalau masuk baji, kalau pasar ni mungkin jim jadi ga, qaf jadi a. Kemudian dia ada istilah-istilah yang memang orang tempat tu je pakai. Kalau Mesir punya style. Jordan, itu saya pun tak kerti sebab saya tak pernah duduk lama, saya tak pernah pergi Mesir. Berkawan tu pernah lah, tahulah sikit-sikit. Tapi, itu panggil apa, dialek? Oh tu dialek tu lain. Ini yang fusha. Tapi yang ori, yang Quran, yang hadis, tapi kita olahkan dia dengan dalam suasana yang ringan saja. Itulah maksud saya. Satu lagi saya nak tarik perhatian Ustaz lah kan. Budak-budak Melayu sekarang dia tengok iPad, dia pandai cakap orang putih, dia pandai cakap Amerika, dia tengok ni. Jadi mungkin kena macam tu ke Ustaz? Betul. Dia adalah. Walaupun itu salah satu lah. Itu salah satu salah satu yang menjadikan cepatlah. Dia ada lagi kalau kita nak lebih kita proaktif dia panggil. Saya ni hanya buka jalannya. Okey, dengannya assalamualaikum, kaifa halu. Bila kita bersuara, kita sendiri akan rasa masya-Allah lah, happy. Tetapi kalau kita ada satu lagi sikap proaktif, kalau dengan saya, sila tanya apa yang nak ni. Saya akan terjemahkan kepada bahasa Arab. Contohnya, Ustaz, macam mana nak cakap sekarang saya sedang menuju ke kenduri kahwin. Contohnya lah. Saya akan cakap, Al-an atawajjahu ila al-majlis ila al-walimah. Contohnya lah. Lepas tu saya pun tulis yang teksnya Arabnya, Melayunya, supaya dia ni lagi. Kan? Itu dia panggil apa? Proaktif. Sangat digalakkan. Senang saya nak melayan benda gitu. Lagi proaktif. Buka YouTube, buka itu, buka ini. Ini ni ada orang-orang yang tahap tu. Bila dia dah ni, dia sendiri pun nak test bahasa Arab dia tengok YouTube. Ada kartun-kartun atau ceramah-ceramah. Kalau ceramah-ceramah macam Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahasa dia mudah. Macam ala-ala Quran. Bahasa dia tu kita macam, Masya Allah. Kalau kartun-kartun pun ada kartun-kartun yang dalam bahasa Arab. Ini sangat membantu. Cepat. Anak-anak. Tapi syarat dia juga sudah ada orang kata sebelum tu dia bercakap, dia dengar, dia ajuk. Dia mesti suara. Dia tidak boleh kalau kita kata dengar lepas tu pandai. No. Kalau tak kita hafizlah Quran, kita pasang 24 jam Quran, tak hafiz juga. Sebab dia sendiri kena sebut. Kena turunkan di lidah dia. Letak di lidah dia. Kalau Quran bahasa Arab pun sama. Bahasa Inggeris pun sama. Apa-apa bahasa pun. Konsep dia suara. Suara di sini yang sangkut untuk orang Malaysia. Saya nak besarkan benda ni, saya nak tekankan. Kita di Malaysia ini susah bahasa Arab kerana kita tak cakap. Gurunya tak cakap. Pelajar-pelajar yang tak cakap. Sebab kita nak habiskan silibus yang hanya tadilah. Berat sebenarnya pelajaran. Tapi okeylah, itu kementerian yang nak buat. Tidak ada masa untuk bercakap sebenarnya. Guru-guru tak bercakap. So macam mana? Bahasa Arab macam ni. Sekolah memang banyak. Kementerian, mak bapak mengharapkan. Tapi bahasa Arab macam ni, menjunam sebenarnya. Yalah, kalau kita pergi Mekah, Madinah kan. Kita pergi Korea, Rom. Saya pergi sana kan. Dia orang cakap bahasa Melayu. Dia tak masuk sekolah. Kan. Jadi tak boleh kita terbalikkan apa. Betul. Terbalik kan. Bagus istilah Pak Haji. Saya suka tu. Kita terbalik kan. Tadilah. Kalau macam Abang Haji yang pernah berjalan mana-mana, dia nak cakap ni gini. Dia ada orang-orang yang bagi saya lah, saya istilahkan dia keturunan pendekar atau keturunan pemberani. Ada orang-orang begitu, dia tak pernah belajar. Dia tak, bagi apa pun, kita panggil sekali, dia datang. Siapa nak cuba, dia cuba. Dia tak pandai, tapi dia ada orang-orang tu. Tak ramai. Barangkali macam orang macam Abang Haji ni kan, nak cuba gitu, nak bertanya, tak ramai. So yang ramainya macam mana? Yang ramainya adalah pemalu. Itu kena akui tu. So, kalau di sebuah sekolah,
ada guru Arab. Sekolah tu pelajarnya 400 orang atau 500 orang. Maka bolehlah bercakap pelajarnya hanya 5 orang atau 10 orang. Saya kata ada yang tak kena. Kalau ada di sekolah itu ada guru Arab daripada mana-mana negara Arab lah, ada 2 orang ke 3 orang. Masya Allah, satu sekolah ada guru Arab. Pelajarnya hanya 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau 10 orang je. Boleh cakap Arab. Yang lain tak boleh. Ada yang tak kena. Tak kenanya di mana? Tak bercakap. Sepatutnya apa? Dalam 400 orang, 300 orang dalam keadaan guru Arab daripada negara Arab, ada 2 orang, seorang tu kan. Sepatutnya 10 orang yang tak boleh cakap Arab. So macam abang bercerita, terbalik. Terbalik tu adalah suasana nak bagi cakap. Kita nak alih tu, dia berat sangat. So berat dia, kalau kita nak meletak, fikirkan lagi bagi saya lah, dia adalah tersangkut pada guru-guru sebenarnya. Anak-anak ni kita tak boleh salahkan, sebenarnya dia ni ikut je. Kalau kita programkan apa-apa pun dia ikut je. So yang kena banyak muhasabah ni adalah guru-guru. Itu student kita yang belajar kat Arab, Jordan, Syria dekat ni kan Ustaz dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi bila balik tu tak confident kan? Ataupun broken Arab Yalah. Itu hakikat. Kalau kita nak dedah benda-benda begini, dia jadi macam aib sangat lah kan. Okeylah, kita tak sebut lah nama-nama universiti tempatan yang dalam jurusan bahasa Arab. Ramai tak boleh. Saya nak sebut pun malu. Tapi bila datang buat praktikal tempat kami, takkan awak dah dalam jurusan bahasa Arab, komunikasi lagi. Bahasa Arab bersembang, 4 tahun awak duduk buat apa sana? Soalan kan? Itulah hakikatnya. Tapi kita tak boleh, kalau kita nak lebih-lebih, jadi nak kutuk-kutuk, ini tak selesai pula. Sebab tu saya akhirnya sangat menyeru. Dulu saya banyak buat sajak, buat lagu yang kutuk-kutuk orang kita ni. Sebab saya mungkin frust atau saya pun tak tahu jalan ni macam mana kan. Sekarang ni pun tak adalah jumpa jalan sebenar-benarnya. Tapi saya rasa macam ni lah kot, saya katakan. Buat eksperimen kan? Tapi tetaplah. Kalau nak kutuk orang kita, dia jadi makin bergaduh lagi, dia jadi macam tak selesai lah. Akhirnya jom, saya dengan rendah hati mengajak, jom kita cuba. Sebenarnya kita pun boleh. Anak-anak universiti tu lagi-lagi lah, banyak perkataan, duduk dalam suasana, tapi dia sibuk dengan kadang-kadang, yelah, time dia sibuk, kadang-kadang nak makan pun tak sempat, makan pun berlari ke mana-mana kan, dia tengah sibuk lah tu, tak sempat nak praktis, okey lah. Tetapi please, sehari, dalam keadaan sekarang ni orang kata kan, cubalah cakap. Dia ada satu lagi kata-kata yang kata-kata tak habis sebenarnya. Tak habis. Apa dia? Mungkin Abang Haji pernah dengar. Nak belajar bahasa Arab, kena pergi negara Arab. Kan pernah dengar kan? Kata-kata tu tak habis sebenarnya. Yang habisnya macam ni. Nak belajar bahasa Arab, kena pergi ke negara Arab. Kerana di sana cakap Arab. So dia cakap. 6 bulan? 6 bulan. Kalau dengan kami pernah sebulan je. Sebulan. Nur Farishah baru masuk Islam. Sabah. Bila dia fasih cakap macam tu, kami terkejut. Saya kata, cuba cek balik awak bila awak masuk. Tak sampai sebulan, dalam 28 hari. Hari-hari cakap itu kesannya. Jangan kata-kata 6 bulan. 6 bulan tu lama tu. 6 bulan tu power sangat. Jadi saya nak beritahu, kalau orang kata nak belajar bahasa Arab, kena pergi negara Arab, maka dia pun pergi lah. Tengok orang Arab, makan nasi Arab, dengar lagu Arab. Dia tak cakap. Dia balik macam tu juga. Macam mana dia pergi, macam tu dia balik. Zero. So dia bercakap. So alhamdulillah bila sebut bercakap ni kalau kita dah tahu itu kuncinya, so kita tak boleh pergi negara Arab. Mungkin kerana banyak faktor. Dan kalau nak pergi pun banyak modal. Dengan emosinya, keselamatannya, cuacanya, banyak tu. Kalaulah kita boleh bercakap di Malaysia ini. Dengan dalam grup, dengan dalam kelas-kelas seni, kita bercakap. Bukan nulis-nulis, bukan. Kita bercakap. Sebab itu kunci dia. Banyak benda yang kita save. Sebab tu ada kawan-kawan, anak-anak universiti, anak-anak madrasah yang saya buat program. 3 hari dengan saya, buat program, camp. Keluar masuk hutan, di sekolah, pergi main bola apa semua lah. 3 hari. Diorang nak bercakap lah. Sama camp. Sementara kawan-kawan dia dah 3 bulan duduk di sebuah negara Arab. Kemudian diorang ni semua duduk dalam grup WhatsApp. Dunia kecil sekarang ni. Maka yang dengan saya, beberapa puluh orang tu, dah boleh cakap fasih dah. Boleh lah bercakap. Sebuah anak-anak madrasah tu. Kawan-kawan dia yang di negara tu terkejut.
Kami yang dah duduk 3 bulan negara Arab ni tak boleh cakap Arab lagi. Iyalah, awak bukan kata 3 bulan. Awak duduk 2 tahun pun kalau macam tu, awak takkan boleh. Saya pun jumpa dengan orang ni duduk Mekah ni 11 tahun. Dengar cakap Arab, dia dengar cakap Arab, saya pun tak tahu. Tertanya-tanya dulu dia belajar apa. 11 tahun duduk Mekah. Dia cerita, kita nak cakap tak cakap je. Dia jangan kata aku kena berapa tahun, aku kena berapa tahun. Awak cuba tanya, awak bercakap tak bercakap? Kalau awak bercakap, itulah dia. 3 hari dengan saya. Siang malam, 24 jam. Sementara di sana tu dah 3 bulan, terkejut kawan-kawan dia yang di sana. Dia bercakap. Yang senang-senang lah, bukan kata maksud saya, bila boleh bercakap tu, sekali bercakap macam Abu Ubaidah di Palestin, bukan macam tu. Taklah sampai tahap tu. Ke broken lah itu. Dia cakap sepatah-sepatah lagi, tapi dia ada suara, ada intonasi, boleh sebut. Macam, Al-an al-jawh yum. Mungkin fil masa yanzilu al-matar. Wa nahnu insyaAllah nashkurullah ala ayy had. Bolehlah bersembang. Okey, last sekali lah Ustaz bagi tip lah kepada kami ni, sama ada warga emas ke budak-budak. Ya, insyaAllah. Tipsnya saya sangat mengajak lah. Dalam keadaan dunia sekarang ni, banyak mudah sebab kunci dia kan cakap. Kalau memang betul nak, mungkinlah saya sebut nombor telefonnya. Boleh hubungi saya. 019 700 3301. 019-700-3301 019-700-3301 Jadi kalau nak tu boleh mesej ke saya, kata nak masuk dalam grup. Ataupun kalau di jemaah masjid surau yang dah serit barangkali nak belajar bahasa Arab, sebab yalah dia buat cara susah, kita katakan jom try cara senang dengan saya insyaAllah. Dan orang kita pernah dengar orang katakan, alah nak belajar ni bahasa kita belasah saja. So, siapa nak ajar belasah? Salah kan? Pastikan salah. Belasah. Sebab benda tu orang selalu sebut, tapi nak jadikan dia satu dalam bersistem sampai ada jadi kata-kata yang selalu diulang-ulang. Dia macam benda tu macam peribadi je. Oh, dia tu suka belasah tu. Bukan dia, semua. So dengan saya mudah-mudahkan begitu. Pelajar atau orang pencen, banyaknya orang pencen lah. Pelajar pun okey. Jom kita cuba istilahnya. Dan kita cuba salah kali pertama, kita cuba lagi, saya kata 100 kali salah. Sebenarnya tak sampai 100. 5 ke 10 kali salah tak salah dah lah. Tapi nak hadap benda tu dalam suasana yang santai-santai, insyaAllah kita boleh hadap, insyaAllah. Tak sedar. So itulah. Saya mengajak semualah. Jom kita cuba belajar bahasa Arab dengan bercakap yang mudah-mudah dulu. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Itu tadi perbualan ringkas santai bersama Ustaz, bagaimana tip untuk belajar bahasa Arab. Dan tuan-tuan akan tengok telefon Ustaz, boleh hubungi Ustaz insyaAllah supaya lebih mudah, lebih pantas, lebih cepat belajar bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Syukran. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.